zikru sifatil jannah nas'alullah al-azim min fadlihi, iaitulah sifat-sifat syurga. Kita mohon pada Allah Azza wa Jalla agar mengurniakannya kepada kita syurga yang kita idamkan. Allahumma ja'alna min ahlil jannah ya rabbal alamin. Baik, tanda tuan-tuan, kita masuk ke sifat syurga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qulna ya Rasulullah hadithna 'anil jannah. Allahu akbar. Abu Hurairah satu hari dia minta dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang syurga. Apakah bahan binaannya? Allahu akbar. Bagaimana bahan? Nabi bersabda dengan ni, labinatu zahabin, Allah. Binaannya adalah daripada batu-batu emas dan perak. Bukannya batu jokongnya pasir lah, dengan emas dengan perak. Tanahnya adalah kasturi yang sangat harum baunya. Anak-anak batunya adalah mutiara dan permata yakut yang indah. Dan debu tanahnya pula ada kumkumah. Kumkumah dipanggil za'faran. Allahu akbar. Siapa yang masukinya akan mendapat nikmat dan tidak putus asa, tidak jemu sekali-kali. Dia kekal selama-lamanya dan tidak mati. Pakaiannya tidak lusuh dan terus kekal muda. Kita masuk umur 33 tahun, tak tukar-tukar. 33 satu hari pun tak tambah. Comel lah. Tak ada sampai bila-bila. Akhrajahu Tirmizi wa Ahmad wa fi sanadihi dha'fun lakin yutaqawwa bi turuqihi wa syawahidihi. Jadi hadis itu alhamdulillah boleh diterima dengan jalur-jalur yang ada. Baik, kita pergi kepada hadis lain pula. Hadis Usamah. Usamah bin Zaid menyebut bahawa pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebut tentang syurga dengan bersabda. Nabi kata apa? Ala mushammirun laha. Nabi tanya, tidak ada ke orang yang sanggup bersiap sedia dengan bersungguh-sungguh untuk mendapatkan syurga? Ada? Kata Nabi, demi Allah, Tuhan pemilik Kaabah, syurga itu daripada pokok-pokok raihan yang wangi dan bergoyang-goyang ditiup angin, serta cahaya yang berkelip-kelipan, sungai panjang yang sentiasa mengalir, isteri yang tidak akan mati, hidup bergembira dalam keadaan muda, dan nikmat yang berterusan, serta kedudukan yang kekal abadi selamanya. Para sahabat pun berkata, nahnul mushammiruna laha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kamilah yang akan bersungguh-sungguh bersedia untuk mendapatkannya. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qulu insya-Allah. Nabi kita ajar balik, suruh sahabat-sahabat kata, insya-Allah kami yang bersedia untuknya. Saya dan tuan-tuan kata belaka, insya-Allah nahnul mushammirun. Insya-Allah kita akan berusaha sedaya upaya kita untuk mendapatkan syurga ya rabbal alamin. Baik, hadis ini riwayat Ibnu Majah wa fi sanadihi dha'f. Kita pergi pada hadis yang sahih pula. Allahu akbar. Hadis yang dalam hadis Bukhari dan Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman. Dia panggil hadis qudsi. Allah kata apa? A'dattu li'ibadis salihin ma la 'ainun ra'at wa la uzunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Allah berfirman, aku telah menyediakan untuk hamba-Ku yang beriman sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Mata tak pernah tengok, telinga tak pernah dengar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia syurga yang dijanji. Kalau kita bunyi syurga tu, macam daging burung ada, hati ikan, nama je sama. Sebab itulah bila ada orang tua-tua tanya saya, dia kata, Ustaz, masuk dalam syurga esok, bolehkah kita makan budu? Kita kata, Masya Allah makcik weh lah, tengok kau budu busung dalam syurga, tak ada bagai busung lagu ni. Allahu Akbar. Habis
Ni Tuhan kata terlintah dia. Iyalah boleh, tapi bukan budu ikan buruk macam tempat kita. Ni adalah nama dia tu. Nama dia budu, tapi bukan budu yang kita makan di dunia. Baik, kita pergi lagi tuan-tuan secara ringkas-ringkasnya, sebab syurga ni sangat manis. Kan? Dalam hadis Bukhari dan Muslim juga menyebut riwayat Abu Hurairah, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu zumratin yadkhuluna jannah. Kita terjemah teruslah, kan? Kumpulan pertama memasuki syurga adalah seperti rupa bulan pada malam yang penuh purnama. Comel, masya-Allah. Kemudian diikuti dengan kumpulan seumpama bintang yang paling bercahaya di langit. Mereka tidak lagi membuang air kecil dan besar, tak ada toilet, tak ada tandas di syurga, tak ada. RNR tidak ada lagi tandas, tak ada. Tidak berludah dan tidak berhingus. Sekarang ni comel setara mana kita pun hingus sosek dah. Hingus sosek, bau tiak busuk, macam-macam bau. Di syurga tak ada hingus, tak ada berludah, tak ada hingus, dan sihat mereka diperbuat dari emas. Allahu Akbar. Sikat, maaf, bukan sihat, sikat. Sikat rambut di amsyat daripada emas. Dan bau mereka seharum kasturi. Tempat bara perasapan. Ni nak berasak kembian mereka daripada kayu gaharu yang wangi. Isteri-isteri mereka pula ada bidadari syurga. Bentuk kejadian mereka adalah dalam bentuk tubuh yang serupa, iaitu tubuh ayah mereka, Nabi Adam, yang tingginya 60 hasta. Besar. Baru suka tak? Main cuik-cuik pun suka ni, besar-besar ni. Main kecil-kecilnya, celeh bagi buat apa. Masya Allah. Marilah kita dengar syurga supaya kita semangat untuk mendapatnya, insya-Allah. Dalam riwayat lain menyebut, setiap orang akan memperolehi 2 orang isteri yang sungguh cantik dan putih melepak, sehingga kelihatan gebu isi kedua betis mereka. Mereka umpama satu hati, tidak akan bertengkar atau membenci antara satu sama lain. Mereka sentiasa bertasbih kepada Allah siang dan malam. Sebab itulah, kalau ada suami-suami kamu cakap orang perempuan ramai dalam neraka, kita kata lah orang perempuan ramai dalam syurga. Tengok, apa tak ramai? Seorang suami dapat 2 isteri. Itu yang utamanya. Yang banyak lagi, masya Allah, tabarakallah. Abu Musa al-Asy'ari berkata, Rasulullah sallallahu bersabda, jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, ila akhir hadis. 2 buah syurga di mana bekas dan segala isinya diperbuat daripada perak. Manakala 2 buah syurga lagi bekas isinya daripada emas. Tiada halangan antara manusia untuk melihat Tuhan mereka, melainkan pakaian kesombongan yang diletakkan oleh Allah di hadapannya dalam syurga Adnin. Jadi kita esok di nikmat yang paling besar para jemaah sekalian, setelah kita masuk dalam syurga nanti, insya-Allah, iaitulah nikmat dapat memandang wajah Allah. Hadis ini rawahul Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Bukhari dan Muslim lagi, daripada Abu Musa, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna fil jannati la khaymatan min durratin mujawwafah, ila akhirih. Sesungguhnya dalam syurga itu terdapat satu khemah yang diperbuat daripada mutiara yang melengkung, comel macam terowong gitu. Comel. Lebarnya sepanjang 60 batu. Di setiap penjurunya ada penghuni, di mana mereka tidak dapat melihat penghuni-penghuni di penjuru yang lain. Besar sangat, tak nampak kita. Orang yang beriman berjalan mengelilingi, menziarahi mereka. Jadi kita boleh pergi ziarah aku. Masya Allah. Ketahuilah. Tuan Syekh tak mau cakap panjang dah tu. Dia kata ketahuilah bahawa Allah SWT telah menyebut pelbagai kenikmatan syurgawi secara terperinci pada banyak tempat dalam Quran. Selalu je kita dengar jannah, 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 syurga. Kemudian menghimpunkan segala sifatnya dalam beberapa ayat. Syurga macam-macam sifat, tapi khulasah dia, dia punya orang panggil intipati dianya satu ayat. Tuhan kata apa? Wa fiha ma tashtahihil anfus wa talazzul a'yun. Allahu Akbar. Dalam syurga pula disediakan segala yang diingini oleh nafsu. Mu nak apa? Semua dapat. Serta dipandang indah oleh mata. Hak comel adalah dalam syurga. Surah Az-Zukhruf ayat 71.
Dan firman Allah Ta'ala lagi, ila yabghuna anha hiwala, dan tidak ingin berpindah daripadanya. Kita tengok tu kat cantik, rasa tak jemu-jemu nak tengok. Allahu Akbar. Kan suratul Kahfi ayat 108. Atas dunia pun kalau barang yang kita beli hak comel, tak puas-puas duk tengok situ. Tengok hari-hari gosok. Isteri kita walaupun sudah kahwin 20 tahun, 30 tahun pun tengok lagi. Maknanya itu atas dunia. Tapi hak akhirat esok jangan dibanding-bandingkan. Kemudian ditambah lagi dengan firman Allah Ta'ala, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka dari segala jenis nikmat yang amat indah dipandang dan menggembirakan. Surah As-Sajdah ayat 17. Baiklah para jemaah sekalian, sifatul jannah kasiratun. Sifat-sifat syurga itu sangat banyak. Memadailah jika kami menyebut sifat-sifat tersebut dalam bentuk kesimpulan sebagaimana dalam beberapa ayat di atas. Ginilah Tuhan kata dah, tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah hati khayal. Itu syurga. Allahu Akbar. Setinggi-tinggi nikmat dalam syurga ialah melihat Allah. Setinggi-tinggi nikmat dalam syurga apa dia? Kita dapat melihat Allah Azza wa Jalla. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, qila ya Rasulullah hal nara rabbana? Rasulullah, bolehkah kita nak tengok Allah di akhirat esok? Nabi SAW memberi jawapan dengan satu analogi bandingan. Hal tudarruna fi fil qamari lailatal badri laisa dunahu sahab? Nabi kata, adakah membawa mudarat, halangan kepada kamu untuk melihat bulan purnama yang tidak dilindungi oleh awan? Langit cerah, bulan purnama. Mu nampak tengok tak? Nampak. Nabi kata, fa innakum tarawnahu yaumal qiyamati kadzalik. Demikianlah kamu akan dibuka hijab oleh Allah Azza wa Jalla pada hari kiamat, seperti kamu boleh tengok bulan, kita boleh tengok Tuhan. Kata di para ulama, tengok tu tengok, tapi yang ditengok itu bukan bulan lah, Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Tuhan kami, sebagaimana kami beriman kepadamu, kami mencintai sunnah Nabi-Mu sallallahu alaihi wasallam, rezeki jadikan kami orang yang kau redai, dan rezekikan kami dapat masuk dalam syurga, rezekikan kami untuk memandang wajah-Mu ya Rabbal Alamin. Itulah nikmat yang paling agung. Wujuhu yawma idzin nadiratun ila rabbiha nazirah. Muka yang percaya pada hari kiamat akan memandang kepada Allah Azza wa Jalla. Bila ahli syurga masuk dalam syurga, Allah tanya, raditum? Kamu dah reda? Dah puas hati dah apa yang aku beri ni? Kata di ahli syurga, bagaimana tak reda ya Rabbi? Tak pernah mata tengok ni. Allah kata, waladaina mazid, aku ada lagi tambahan. Ahli syurga terkejut. Apa lagi yang Allah nak beri setelah nikmat yang begini besar kita dapat? Ketika itu Allah SWT buka hijab. Orang mukmin dapat memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Ya Rabbal Alamin, kita minta dengan Allah Azza wa Jalla, dengan namanya yang maha indah, dengan sifatnya yang maha tinggi, supaya Allah redha kepada kita di akhirat, dan Allah izinkan kita untuk lihat wajahnya. Ya Rabbal Alamin.